berbalam, si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kata, selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil amriyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kasih sayang, salam ukhuwah dan salam satu Malaysia. Ahli panel dan sidang hadirin sekalian, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat juga kita bertemu dalam forum ini walaupun hanya sekadar di atas talian bersama saya Farisha Nabiha binti Syamsurizam pada hari yang berbahagia ini. Izinkan saya untuk membuka bicara dengan membentangkan tajuk forum kami, iaitu berhibur, adakah haram? Sebagai seorang yang berjiwa muda, anda pasti suka berhibur, bukan? Tetapi, bukankah berhibur dilarang dalam Islam? Islam itu indah. Islam ialah agama yang sesuai dengan fitrah. Fitrah manusia perlukan hiburan dalam kehidupan. Hiburan ialah sesuatu yang boleh menggembirakan hati, merehatkan minda, menyenangkan jiwa dan menyedapkan pendengaran. Antara contoh hiburan ialah seperti bermain alat muzik, menyanyi atau pendek kata, apa-apa perkara dan tindakan yang boleh menimbulkan perasaan gembira, suka, seronok dan tenang. Islam tidak menyekat umatnya untuk mencari hiburan selagi mana tidak terkeluar daripada batas syarak dan tidak lalai daripada melakukan perintah agama. Dalam forum ini, kami akan membincangkan tentang hukum hiburan, garis panduan hiburan dalam Islam, kesan berhibur secara berlebihan terhadap individu dan masyarakat, serta punca dan cara mengatasi daripada berhibur secara berlebihan. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu, marilah kita berkenalan dengan dua orang ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan ahli panel kita yang pertama, Ayu berbaju kurung, saudari Nur Aina Atikah binti Muhammad Azul. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, khabar baik saudari pengurusi. Dan seterusnya, ahli panel kedua, sungguh manis senyumannya, saudari Marina binti Ahmad Ilzan. Apa khabar saudari? Ya, terima kasih moderator. Saya Alhamdulillah baik-baik saja pada hari ini. Perahu sudah di air, pendayung sudah di tangan. Jadi tanpa membuang masa lagi, izinkan saya mengajukan soalan pertama kepada ahli panel kita yang pertama. Bersesuaian dengan tajuk forum kita pada kali ini, iaitu berhibur, adakah haram? Bolehkah saudari terangkan apakah hukum berhibur dalam Islam? Baiklah, terima kasih saudara pengurusi Farisha atas soalan yang diajukan kepada saya sebentar tadi. Hiburan merupakan satu fitrah yang disukai oleh semua manusia. Semua orang menginginkan hiburan untuk menghiburkan hati mereka. Jadi, apakah hukum berhibur dalam Islam? Hukum hiburan ada 5. Yang pertama dan kedua ialah hiburan wajib dan sunat, iaitu hiburan dengan cara kita melakukan ibadah. Contohnya solat, membaca Al-Quran, berzikir, solat sunat tahajud dan sebagainya. Benar, ibadah juga satu hiburan. Mungkin sebab ada antara kita yang merasa ibadah ni sesuatu yang leceh dan berat. Jadi kita tidak merasakan bahawa ibadah ini hiburan. Ibadah ini adalah hiburan bagi orang yang beriman. Ada satu kisah pada zaman Syahid Imam Hassan Al-Banna. Kisahnya seperti ini. Imam Hassan Al-Banna baru balik dari berdakwah di puluhan kampung. Sudah tentulah sangat penat. Rakan-rakan Imam Hassan Al-Banna yang lain semuanya berehat dengan cara yang tidur. Tetapi Imam Hassan Al-Banna membaca Al-Quran. Kemudian sahabatnya bertanya, "Wahai Al-Banna, kau tak nak rehat ke?" Lalu apakah yang dijawab oleh Imam Hassan Al-Banna? Beliau menjawab, "Sesungguhnya membaca Al-Quran adalah hiburan dan kerehatanku." Di sini kita dapat lihat bahawa ibadah ini juga hiburan. Jika kita benar-benar menghayati ibadah, kita akan merasai kemanisannya. Seterusnya, hiburan harus, iaitu hiburan yang tidak melanggar syarak dan tidak ada unsur-unsur haram. Bagaimanakah yang dimaksudkan dengan unsur-unsur tidak haram tersebut? Ia adalah hiburan yang tiada pencampuran antara lelaki dan perempuan. Contohnya, menonton filem, menyanyi dan memanah. Selain itu, hiburan haram dan hiburan makruh. Ramai yang keliru dengan perbezaan hukum dua hiburan ini. Hiburan makruh sama seperti hiburan harus tadi, tetapi dilakukan secara berlebihan yang boleh jatuh makruh apabila melalaikan ataupun bahasa modernnya overdose, yang juga bermaksud berlebihan. Kita boleh mengambil contoh mudah daripada drama TV3 yang bertajuk Tundukan Playboy itu, yang ditayangkan pada waktu maghrib pukul 7 malam hingga 8 malam. Kita pun akan melewatkan solat kita hanya kerana untuk melihat bahawa Playboy itu tertunduk ataupun tidak. Jadi, itu dah dikira sebagai hiburan makruh.
Manakala hiburan haram pula ialah hiburan yang ada unsur haram dan melanggar syarak seperti unsur syirik, mengagungkan arak dan pergaulan bebas. Misalnya pergi ke konsert di mana berlaku pencampuran antara lelaki dan perempuan. Habis jikalau begitu, adakah kita tidak boleh berhibur langsung? Itu tak boleh, ini tak boleh. Jadi bagaimana? Hiburan Islam sebenarnya tidak pernah melarang umatnya untuk berhibur. Berhiburlah. Islam bukan agama yang mengongkong, tetapi kita kena ingat, pastikan hiburan itu berlandaskan syarak. Walau apa pun kita hendak lakukan, ianya haruslah berlandaskan Al-Quran dan hadis. Ingat ya, hiburan juga. Ibadah jangan lupa. Terima kasih saudari Aina atas penerangan saudari itu tadi. Seterusnya, seperti yang saya katakan tadi, berhibur boleh, tetapi mestilah mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. Persoalannya, apakah garis panduan berhibur dengan cara Islam? Izinkan saya mengajukan soalan ini kepada ahli panel kedua kita. Memandangkan hiburan adalah satu elemen yang penting dalam kehidupan harian, kita mesti mengambil tahu tentang beberapa garis panduan berhibur, terutamanya di sisi Islam. Ini adalah untuk memastikan akidah dan iman kita terjaga. Baiklah, garis panduan yang pertama ialah lagu ataupun seni kata yang digunakan dalam hiburan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, sepertinya memuji Tuhan yang lain ataupun menunjukkan tanda-tanda ingin keluar daripada agama Islam ataupun perbuatan yang kafir seperti menyembah berhala, perkara-perkara yang menentang syariat Islam. Dan ia juga tidak boleh melalaikan dan tidak boleh mempunyai unsur maksiat seperti menggalakkan pergaulan-pergaulan bebas. Muda-mudi zaman kini mungkin akan rasa seperti perkara ini remeh ataupun hanyalah hiburan kan. Jadi kita ikut sajalah. Tetapi itu adalah cara yang salah. Mengikut Islam, cara untuk berhibur dengan betul adalah untuk memastikan perkara-perkara ini dijauhi dan mendekatkan diri dengan hiburan-hiburan yang mengingatkan kita kepada Allah SWT. Yang kedua ialah kita harus mengelakkan diri daripada melibatkan diri dalam hiburan yang melalaikan sehingga kita melupakan kewajipan yang perlu kita lakukan kepada Allah. Contohnya berhibur sehingga kita lupa solat, lupa mengaji, lupa mencari nafkah dan lupa menuntut ilmu. Itu adalah satu perkara yang penting. Kita tidak boleh berhibur sehingga kita lupa untuk melakukan kerja-kerja harian. Iaitu adalah perkara yang tidak boleh dalam hiburan. Kerana mengikut hadis yang saya ada dekat sini, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qasas ayat 55, dan apabila mereka mendengar perkataan yang sia-sia, mereka berpaling daripadanya sambil berkata, maka bagi kami adalah amalan kami dan bagi kamu pula adalah amalan kamu. Selamat tinggallah kamu. Kami tidak ingin berdaping dengan orang-orang yang zahir. Jadi, apa yang saya faham, mengikut hadis ini, kita perlu berbalik daripada hiburan-hiburan yang melalaikan kerana kita tidak mahu menjadi orang yang zahir kan. Jadi, kita perlu berhibur takat yang perlu sahaja. Dan apabila kita sudah habis berhibur, kita harus meneruskan kehidupan harian dengan melakukan kewajipan-kewajipan yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Itu adalah garis panduan yang kedua. Okey, baiklah, yang seterusnya pada pendapat saya rasa seperti garis panduan yang ketiga ini selalu dipandang ringan oleh masyarakat dan jarang sekali diketengahkan sebagai satu isu, iaitu kalau adanya sesuatu acara hiburan, tidak boleh ada percampuran di antara lelaki dan wanita ajnabi. Sekiranya satu hiburan, satu acara hiburan itu dilakukan antara wanita sahaja, maka hanya wanita sahaja yang boleh menghadirkan diri ke acara tersebut. Dan acara tersebut perlu dilakukan secara tertutup. Ini adalah untuk mengelakkan daripada fitnah dan merosakkan umat Islam. Jadi mengikut hadis juga, dan sebelum itu ia tidak boleh juga mempunyai unsur-unsur yang haram dalam Islam. Seperti dalam satu acara itu terdapat perjudian, minum arak, pergaulan bebas, macam-macam yang tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi acara hiburan seperti ini perlulah dijauhi.
Okey, daripada hadis Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya sebahagian daripada umatku akan meminum arak dan menamakannya dengan bukan nama asalnya dan dialunkan muzik kepada mereka dan dihiburkan oleh penyanyi-penyanyi perempuan. Allah akan membenamkan mereka ke dalam tanah dan menjadikan mereka kera dan khinzir. Jadi daripada hadis ini sudah teranglah bahawa Allah tidak menyukai orang-orang yang pergi ke acara hiburan untuk berhibur yang melalaikan dan juga melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Islam. Tidak gunanya kalau kita beramal soleh tetapi pada malam hari kita pergi ke kelab sebagai contohnya dan dikelilingi oleh para wanita yang melalaikan. Dan ini adalah satu perkara yang tidak boleh dalam hiburan di sisi Islam. Ya. Itu adalah garis panduan yang ketiga. Terima kasih Saudari Marina atas perkongsian saudari tentang garis panduan berhibur itu tadi. Sidang hadirin, demikianlah tadi penjelasan tentang hukum dan garis panduan berhibur dalam Islam. Jika kita berhibur dengan tidak mengikuti garis panduan yang betul, sudah pasti kita akan berhibur secara berlebihan, bukan? Berhibur secara berlebihan boleh mendatangkan pelbagai kesan buruk terhadap individu. Persoalannya, apakah kesan buruk berhibur secara berlebihan terhadap individu? Untuk menjawab persoalan ini, saya mohon ahli panel kita, Saudari Aina, untuk menjawab soalan ini. Kesan berhibur secara berlebihan terhadap individu ini kita dapat lihat dengan lebih jelas pada remaja. Sebagai remaja yang baru ingin mengenali dunia luar, hiburan itu dianggap perkara yang biasa. Bukan sahaja remaja, malah golongan dewasa juga amat sukakan hiburan. Bukannya tidak boleh berhibur langsung, tapi ada batasnya dan jika berlebihan, apakah kesannya terhadap individu? Pertama sekali, ia akan menimbulkan perkara negatif. Hiburan melampau menyumbang kepada pelbagai perkara negatif. Contohnya kita dapat lihat pergaulan bebas, terutamanya dalam kalangan belia. Sudah ternyata bahawa remaja zaman kini mempunyai sifat ingin tahu yang tinggi. Ironinya, remaja kini dikenali sebagai generasi Z, semakin hari semakin tidak memahami tujuan hidup mereka sebagai manusia. Malah, ramai yang terjebak ke lembah gejala sosial yang tidak bermoral. Misalnya, remaja lelaki bergaul dengan remaja perempuan di tempat yang gelap dan mendatangkan kecurigaan kepada masyarakat sekeliling yang melihatnya. Selain itu, mereka juga bergaduh sesama mereka. Hal ini kebiasaannya berlaku kerana ketidakpuasan hati seseorang yang kebanyakannya berpunca daripada sosial media. Bersukaria di kelab malam, terlibat dalam perlumbaan haram, penyalahgunaan dadah, seks rampang dan sebagainya. Seolah-olah ia menjadi rutin wajib bagi mereka dan semua ini berpunca daripada hiburan melampau tanpa batas. Dan apabila ditegur, dikatanya kita sibuk menjaga tepikan orang. Hal ini sangat membimbangkan kerana beliau pada hari ini merupakan pemimpin negara pada masa hadapan. Remaja tunggak negara, pemuda harapan bangsa. Jika rosak pemuda-pemuda pada zaman ini, maka masa depan negara akan tergadai. Jika kamu mahu melihat masa depan sebuah negara, maka lihatlah pemuda-pemudinya pada hari ini, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Daripada kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ni, jatuh bangunnya sebuah negara terletak di tangan remaja masa kini, kerana mereka merupakan waris kepimpinan negara pada masa akan datang. Selain itu, nilai murni, adab dan adat akan tercemar. Individu akan hilang sifat berbudi bahasa terhadap individu lain seperti warga tua kerana mereka mencari kepuasan dengan melakukan apa-apa jua tindakan yang boleh menyeronokkan diri mereka tanpa menghiraukan larangan agama, adat dan teguran masyarakat sekeliling. Jika individu terlalu suka akan hiburan, maka ia akan menyebabkan nilai murni tercemar. Sebagai contoh, hilang bahasa yang sopan dalam komunikasi terhadap antara satu sama lain. Ini boleh dilihat dengan cara remaja bertutur dengan golongan lebih tua. Tidak lagi menggunakan perkataan yang baik, malah ada juga yang sanggup menghina. Sebagai rakyat Malaysia, kita semestinya ingin negara kita dikenali sebagai negara yang mempunyai bahasa yang baik dan sopan. Kesan hiburan melampau ini boleh menyebabkan budaya bahasa kita dipandang rendah oleh masyarakat luar. Bukan itu sahaja, individu juga akan cuba mencari kepuasan dengan melakukan apa-apa jua tindakan yang boleh menghiburkan diri sendiri tanpa menghiraukan larangan agama dan adat. Segelintir individu pada masa kini tidak lagi takut kepada dosa dan balasan daripada Allah SWT, malah mereka cuba untuk membenarkan lagi kesalahan mereka. Baiklah, terima kasih Saudari Aina. Berhibur secara berlebihan bukan sahaja boleh mendatangkan kesan kepada individu sahaja, malah ianya boleh mendatangkan kesan kepada masyarakat juga.
Seterusnya, izinkan saya mengajukan soalan kepada ahli panel kita yang kedua, Saudari Marina, iaitu apakah kesan berhibur secara berlebihan terhadap masyarakat? Okey, baik. Hadirin dan hadirat sekalian yang disayangi, saya nak mengulas sedikit tentang apakah kesan sekiranya hiburan secara berlebihan berlaku di antara masyarakat kita. Okey, sekiranya hiburan berlebihan berlaku dalam masyarakat, ia akan menimbulkan satu budaya yang dipanggil sebagai hedonism. Hedonism ini adalah orang-orang yang bergantung kepada prinsip keseronokan hidup. Jadi mereka hanya hidup untuk berseronok. Mereka mencari perkara-perkara yang boleh dilakukan untuk menyeronokkan hati mereka, sehingga mereka lalai melakukan kerja-kerja harian. Jadi dari segi Islam, perkara ini adalah sangat-sangat tidak boleh dilakukan, kerana sebagai umat Islam kita mempunyai pelbagai tanggungjawab untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk kita mencari nafkah untuk keluarga, untuk kita solat, untuk kita melakukan pelbagai amalan untuk hari akhirat kelak. Jadi kalau kita hidup mengikut budaya-budaya hidup dan semua ini, perkara ini tidak boleh berlaku, kerana ia akan merosakkan akidah kita dan juga kesopanan dan kesusilaan serta etika murni yang dimiliki oleh masyarakat kita kini. Jadi perkara ini adalah perlu dijawabkan oleh masyarakat kita. Terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita atas penjelasan yang panjang lebar berhubung pengetahuan yang sedia ada tentang kesan berhibur secara berlebihan ini. Kesederhanaan sangat penting dalam usaha mencari hiburan. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dunia penuh dengan keseronokan, permainan dan kelalaian. Semua itu untuk menguji siapakah dalam kalangan hamba-hambanya yang paling baik amalan dan paling bersyukur kepadanya. Oleh itu, soalan saya yang seterusnya kepada ahli panel pertama, Saudari Aina. Apakah punca-punca berlakunya hiburan melampau? Terdapat banyak punca-punca hiburan melampau, antaranya kurang didikan agama. Didikan agama adalah sesuatu perkara yang sangat penting bagi individu untuk membentuk akhlak yang cantik dan baik. Sebagai ketua keluarga yang paling besar, bapa memainkan peranan penting dalam sesebuah keluarga. Oleh itu, bapa bertanggungjawab ke atas segala keperluan ahli keluarga dan perlu menyediakan keperluan itu dengan secukupnya. Hal ini termasuklah keperluan menuntut ilmu dan didikan agama kepada diri seseorang, lebih-lebih lagi kepada anak-anak muda atau remaja yang lahir pada masa kini. Pada dasarnya, Islam mengharuskan hiburan kerana hiburan menjadi sebahagian daripada fitrah kehidupan manusia. Hal ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anhu yang bermaksud, sesungguhnya Abu Bakar masuk kepadaku, sedang di sampingku ada dua orang gadis hamba daripada orang Ansar yang sedang menyanyi dengan nyanyian yang dinyanyikan oleh orang Ansar pada hari peperangan Bu'ats. Aku berkata, kedua-dua orang ini bukanlah penyanyi. Abu Bakar berkata, adakah di rumah Nabi ini terdapat sungai syaitan? Sedangkan pada hari ini adalah Hari Raya Aidilfitri. Rasulullah bersabda, wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kamu ada hari rayanya akan adalah hari raya kita. Ibnu Majah. Berdasarkan hadis tersebut, jelaslah bahawa hiburan menghiburkan jiwa serta menenangkan hati diharuskan oleh Islam. Hal ini dinyatakan oleh Al-Syekh Yusuf Al-Qardawi bahawa hiburan yang dapat menghibur jiwa, menenangkan hati serta menyedapkan telinga ialah nyanyian. Hiburan nyanyian ini diharuskan oleh Islam dengan syarat ia tidak dicampuri kata-kata kotor, keji atau yang boleh merangsang kepada perbuatan dosa. Hal demikian kerana faktor seseorang individu terjebak dalam hiburan melampau adalah berpunca daripada kekurangan didikan agama dan moral yang mendalam. Pada zaman era globalisasi kini, individu tidak lagi takut kepada dosa yang dilakukan. Malah, bertindak melakukan sesuatu tidak lagi memikirkan tentang pembalasan Tuhan terhadap apa yang dilakukannya. Biasanya, apabila seseorang individu telah leka dengan hiburan, perkara yang wajib dilakukan akan dilupakan. Sebagai contoh, perkara wajib dilakukan adalah solat 5 waktu. Mana tidaknya, jika keluar pada waktu malam, akan balik pada keesokan pagi. Jika keluar pada siang hari pula, individu sibuk melayan hiburan sehingga tidak ada masa sikit pun untuk solat. Seseorang berpendapat bahawa kehidupan pada masa muda ini perlu diisi dengan hiburan dan keseronokan semata-mata. Maka dengan itu, didikan agama adalah sangat penting untuk mencegah hiburan melampau di kalangan individu. Selain itu, faktor kemunculan teknologi yang canggih adalah salah satu perkembangan yang baik untuk sesebuah negara. Teknologi yang canggih dicipta untuk tujuan mempermudahkan sesuatu perkara.
Kemunculan media massa pada masa kini adalah salah satu contoh perkembangan teknologi yang diketahui oleh banyak pihak. Akan tetapi, ada kemudahan yang diberi, ramai juga yang salah guna kemudahan itu, terutamanya di kalangan remaja. Pengaruh media massa terhadap remaja sememangnya tidak dapat dibendung lagi. Hal ini kerana media massa turut mendorong masalah hiburan melampau sehingga melonjak dengan drastik. Zaman remaja merupakan zaman yang sangat menyeronokkan bagi setiap individu. Pada zaman remaja, seseorang individu sudah semestinya ingin mencuba pelbagai benda dalam kehidupan mereka. Remaja cenderung untuk melakukan perkara yang pernah dilihat dan didengari kerana remaja pada masa kini mempunyai naluri yang besar untuk mencuba sesuatu di hadapan mereka. Jadi, kehidupan zaman remaja seolah-olah memberi kebebasan yang sepenuhnya untuk melakukan pelbagai perkara. Oleh sebab itu, tidak mustahil seseorang remaja boleh terjebak ke dalam gejala sosial. Gejala ini hendaklah dijauhi berdasarkan firman Allah seperti berikut. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang sia-sia, lara, mereka berpaling daripadanya. Al-Qasas ayat 55. Sesungguhnya, Allah telah menentukan bahagian seseorang tentang zina yang tidak mustahil didapatinya. Maka zina mata adalah memandang, zina lidah adalah mengucapkan, zina hati adalah mengingini, dan faraj kemaluan membenarkan atau mendustakannya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sikap ini mencuba ini adalah sikap yang positif, tetapi bukan semua perkara boleh dicuba sesuka hati. Ia perlu ada tujuan yang berfaedah dan dapat iktibar daripada apa yang dilihat dan didengari. Kelakuan yang tidak senonoh yang mereka saksikan telah menimbulkan rasa untuk dicuba pula dalam hati remaja. Seharusnya, sebelum melakukan sesuatu, perlulah menilai kebaikan dan keburukan sesuatu perkara yang akan diperoleh dari media massa. Kesimpulannya, setiap perkembangan teknologi mempunyai keburukan dan kelebihannya tersendiri. Terpulang kepada pengguna sahaja yang membuat pilihan untuk memilih keburukan ataupun kebaikan. Jika menginginkan kebaikan, maka pilihlah yang terbaik. Dan jika memilih untuk keburukan, maka tergolonglah seseorang itu sebagai orang yang sia-sia. Bagi kita orang Islam, kita meyakini bahawa Islam adalah salah satu cara hidup yang sempurna dan pasti dapat menjawab setiap persoalan hidup manusia yang mempunyai keinginan yang bermacam-macam dan tidak terkecuali dalam hal yang berkaitan dengan hiburan. Tujuan syariat Islam bukanlah untuk menyekat segala bentuk kebebasan manusia, tetapi sebaliknya lebih kepada mengawal dan mendidik, kerana Islam itu sesuai dengan fitrah semula jadi manusia itu sendiri. Terima kasih Saudari Aina. Sekiranya kita melihat kepada negara kita Malaysia, khususnya hiburan telah berkembang luas dan mengambil tempat yang cukup luas dalam cabang sosial. Kita juga dapat melihat perkembangan dalam media massa, tidak kira media cetak dan media elektronik. Perkara inilah yang telah mendatangkan kebimbangan dalam kalangan umat Islam di Malaysia. Seterusnya, saya ingin bertanya kepada Saudari Marina, bagaimanakah cara untuk mengatasi hiburan yang melampau? Okey, baiklah, seterusnya saya nak kongsikan kepada hadirin dan hadirat sekalian macam mana cara yang boleh dilakukan untuk kita menangani ataupun mengatasi hiburan yang melampau ini. Okey, pertama sekali, sudah tentunya peranan ibu bapa dalam isu ini adalah sangat-sangat penting kerana mereka perlu menerahkan anak-anak mereka kepada garis panduan hiburan, hukum berhibur dengan betul, apa perkara yang perlu dijauhkan dalam hiburan dan sebagainya. Jadi ibu bapa perlu memainkan peranan penting mereka dalam isu ini supaya anak-anak mereka tidak akan terjebak dengan hiburan yang melampau ini. Selain itu, pihak remaja diri sendiri juga perlu mencari dan mendidik diri sendiri dan untuk memilih kawan-kawan yang betul. Sekiranya kita memilih kawan-kawan yang salah, mungkin kita akan terjebak dalam gejala-gejala sosial yang kita tidak mahu. Mungkin pada awalnya kita merasakan bahawa mereka mungkin bermain-main sahaja, tapi rupanya mereka mempunyai masalah yang lebih mendalam daripada itu. Jadi kita tidak mahu melibatkan diri dalam perkara-perkara yang tidak baik. Jadi seterusnya, media massa juga perlu memainkan peranan mereka, contohnya melakukan kempen ataupun melakukan dokumentari atau melakukan kartun interaktif untuk kanak-kanak memahami cara-cara untuk berhibur dengan betul, kerana mereka mungkin merasakan dalam dunia digital ini segala-galanya boleh dilakukan dalam sekelip mata. Jadi mereka mungkin lupa bahawa dari segi Islam juga mempunyai hukum-hukum untuk berhibur. Jadi seterusnya, kita juga boleh menyediakan khidmat kaunseling
kepada remaja-remaja yang telah terlibat dalam masalah ini. Kita tidak boleh membiarkan mereka begitu saja. Mungkin mereka berasa tertekan di rumah ataupun tidak mempunyai kasih sayang yang cukup di rumah, jadi mereka mencari tempat yang lain untuk mereka meluaskan kreativiti mereka. Jadi melalui khidmat kaunseling ini, mereka boleh menceritakan masalah mereka dan mungkin mereka boleh diberi nasihatlah untuk berubah kepada jalan yang lebih baik. Saja daripada saya. Terima kasih. Demikian tadi perbincangan menarik tentang kesan, punca dan cara-cara untuk mengatasi hiburan secara berlebihan. Selanjutnya, sebelum saya mengakhiri perbincangan ini, saya ingin membuka sesi soal jawab kepada para penonton. Tanpa membuang masa lagi, saya ingin mengajukan soalan pertama daripada saudari Izma. Assalamualaikum, saya nak tanya, apakah alternatif lain yang kita boleh lakukan untuk berhibur atau apakah sumber-sumber berhibur dalam Islam? Waalaikumsalam saudari Izma. Okey, berkaitan dengan soalan saudari Izma sebentar tadi, dia bertanya bahawa apakah sumber-sumber hiburan dalam Islam? Saya mohon saudari Marina untuk menjawab soalan ini. Silakan saudari. Jawapan kepada soalan tadi ialah ada banyak sumber hiburan Islam yang boleh dijadikan alternatif kepada hiburan-hiburan yang jelas sekali melalaikan. Jadi pada dunia digitasi ini, pada era kini, kita telah menemui cara untuk jadikan zikir-zikir dan doa-doa itu sebagai lagu ataupun hiburan harian yang boleh kita dengar seperti muzik. Jadi kumpulan-kumpulan nasyid seperti Hijaz dan Raihan, mereka telah mengetengahkan bahawa hiburan juga boleh dilakukan dengan cara Islam. Jadi kita boleh memperdengarkan lagu-lagu ini daripada lagu-lagu yang akan membawa kita keluar daripada akidah Islam. Jadi insan yang sihat adalah insan yang bukan sahaja sihat dari segi fizikal, tapi sihat juga dari segi rohani, jasmani, kecelaruan emosi. Jadi melalui hiburan-hiburan Islam ini, kita boleh memastikan diri kita dapat menjadi insan yang lebih sihat dan juga dapat berhibur dari segi Islam. Terima kasih saudari Marina atas jawapan yang cukup jelas itu tadi. Saya harap jawapan daripada saudari Marina tadi dapat menjawab pertanyaan saudari Izma sebentar tadi. Baiklah, untuk mengurangkan keraguan dan kerisauan para penonton, saya meneruskan sesi ini dengan satu lagi soalan, iaitu daripada saudari Amira. Assalamualaikum, saya seorang yang suka berhibur seperti membuat jenaka dan mendengar muzik. Jadi, untuk mengelakkan diri saya daripada berhibur secara berlebihan, saya ingin tahu apakah batas-batas ketika berhibur. Waalaikumsalam saudari Amira. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan saudari Amira, iaitu apakah batas-batas ketika berhibur? Untuk menjawab persoalan ini, saya ingin menjemput orang yang saya rasa mempunyai banyak ilmu pengetahuan tentang topik ini, iaitu saudari Aina. Silakan saudari. Dari sudut jenaka atau lawak, pastikan tidak menipu dan menghina atau menjatuhkan maruah seseorang serta tidak melampau sehingga terlalu banyak gelap. Yang kedua, tidak mengandungi unsur perjudian dan sebagainya yang diharamkan dalam konteks kewangan Islam. Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah pada ayat ke-90 yang bermaksud, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum arak, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." Yang ketiga, tidak lalai sehingga mengabaikan kewajipan seperti solat fardu dan sebagainya. Yang keempat, tidak mendatangkan mudarat sama ada mencederakan diri sendiri atau mencederakan pihak lain. Dan yang kelima, ataupun yang terakhir, ialah tidak mendedahkan aurat, berlaku pencampuran terlarang atau pergaulan bebas serta fitnah dari sudut syahwat yang menjurus ke arah zina. Terima kasih saudari Aina atas perkongsian itu tadi.
Saya harap jawapan saudari Aina sebentar tadi dapat membantu saudari Amira mengelakkan diri daripada berhibur secara berlebihan. Selanjutnya, saya akan merumuskan serba sedikit topik perbincangan kita pada hari ini. Konklusinya, janganlah kita berlebihan dalam hiburan kerana banyak keburukan dan implikasi yang negatif melalui hiburan melampau. Antaranya ialah merosakkan agama, bangsa dan budaya Melayu itu sendiri. Oleh itu, kita mestilah bijak menilai dan membuat perbandingan antara hiburan yang ada di sekeliling kita. Sama ada, adakah ia berketepatan dengan pandangan hukum ataupun tidak. Hiburan sewajarnya tidak menjadi kesalahan sekiranya hiburan masa kini ingin disemarakkan, tetapi hendaklah dibangunkan dalam bentuk dan acuan yang bersandarkan kepada garis panduan Islam. Kerana sudah pasti ianya memiliki unsur-unsur positif, terkawal, mendidik dan diterima daripada pandangan syarak. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua ahli panel yang sudi untuk memberi perkongsian dan penjelasan tentang hiburan menurut Islam. Semoga forum ini menjadi wadah melahirkan masyarakat yang bijak menilai dan membuat perbandingan antara hiburan yang ada di sekeliling kita agar kita tidak berhibur secara berlebihan. Seterusnya, tidak merosakkan agama, bangsa dan budaya. Harapan saya ialah saya berharap agar forum ini mampu memberikan informasi yang bermanfaat dan dapat membantu hadirin yang dihormati sekalian. Sidang hadirin yang dihormati, bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Andai tersilap, tutur bicara, jari disusun, maaf dipinta. Pohon berangan, tempat bertemu, girangnya rasa si anak darah. Baliklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Saya mewakili semua ahli panel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua hadirin yang sudi mendengar dan menonton video forum kumpulan kami. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon untuk mengakhiri perbincangan ini dan selanjutnya mengundur diri. Orang putih, orang Pakistan, terima kasih, syukran jazilan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat, salam satu Malaysia.